dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan rumah sekeluarga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Malam ni Allah temukan kita sejak daripada bulan 12 hari itu. Inilah pertamanya kita berjumpa, dan alhamdulillah pada malam ni kita sama-sama mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'na bainahuma bi khair pada Abah Azal dan isteri dia, dan kita dapat anggota baru hari ni insya-Allah. Jadi alhamdulillah, moga hak lain tak kenalin. Apa buat kenal? Jadi alhamdulillah pada malam ni kita masuk bahagian kedua. Bahagian kedua, insya-Allah, apakah artinya saya menggabungkan diri dengan Harakah Islamiyah. Harakah Islamiyah ni maknanya gerakan Islam yang bermatlamatkan meletakkan Islam kepada tempat dia, ya. Cuma mungkin di sana berlaku perbezaan pendekatan, tetapi matlamat dia mestilah meletakkan bahawa Islam tu untuk diletakkan di tempat yang paling tinggi. Bahagian kedua, Muqaddimah bahagian kedua, muka surat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah bahagian kedua. Bahagian kedua kitab ini bertajuk apa artinya saya menggabungkan diri dengan Harakah Islamiyah. Jadi maknanya apa? Sebelum ni kita belajar apa artinya saya menganut Islam. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita telah faham bahawa pertama sekali, saya nak simpulkan sebelum masuk ni, pertama sekali kita dapat masuk Islam ni kerana kasih sayang Allah. Itu nombor satu kita kena ingat. Kita menjadi Islam, Allah pilih kita dianugerahkan Islam ni sebab dia sayangkan kita. Jadi tolong hargai kasih sayang Allah Ta'ala. Yang keduanya sebagai apa panggil bukti bahawa kita ini menghargai kurniaan Allah Ta'ala dengan Islam ni, maka kita mestilah menjadikan matlamat hidup kita ni adalah untuk Islam. Matlamat ujung tadi ni ialah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jangan mati melainkan kita berpegang teguh dengan Islam. Maknanya kita kena pastikan mati kita ni ujung tadi ni mestilah dalam keadaan Islam. Namun untuk mati dalam keadaan Islam di hujung tu, dia mestilah bermula daripada awal. Bermula daripada kita memahami Islam, kemudian kita memperhatikan Islam, kemudian barulah Allah Ta'ala akan mematikan kita dalam Islam. Itu maksud dia, ya. Jadi dia kata bahagian kedua kitab ini adalah bertajuk apa artinya saya menggabungkan diri dengan Harakah Islamiyah, dengan membentangkan ciri-ciri yang penting yang mesti wujud pada mereka yang menganut Islam, supaya penggabungan diri mereka menjadi penggabungan yang benar. Jadi makna setiap kita tadi ni mesti ada usaha untuk nak meletakkan Islam di tempat yang sebenarnya. Jadi tak boleh duduk seorang-seorang. Kita tak boleh amal seorang Islamnya untuk kita. Kita mesti sebarkan kepada orang lain. Jadi untuk sebar dan beri kepahaman tadi, inilah wujudnya gerakan-gerakan Islam yang bertujuan nak menyampaikan Islam yang syumul. Bukan pilih-pilih dah, semua kena cerita Islam. Dari sudut apapun, dari Islam ini ada ekonominya, Islam ni ada sosialnya, Islam ni ada politiknya, Islam ni ada macam-macam semua. Jadi sifat gerakan Islam itu mesti bersifat universal begini. Bukan kita pilih-pilih saja. Yang ni kita ajak, yang ni kita tak saya ajak. Yang kedua pula, ciri gerakan Islam ni dia mesti bersifat dua. Pertama sekali, dia mesti ajak orang kepada ma'ruf, dalam masa yang sama dia kena cegah orang pada munkar. Kalau dia ajak buat baik saja tak cegah munkar, dia belum menepati gerakan Islam.
Kalau dia cuma cegah muka saja tapi tak ajak orang balik buat baik, pun tidak menepati ciri-ciri sebuah gerakan Islam, dia kata. Asas bagi penggabungan seorang dengan harakah Islamiah ialah wujudnya ciri-ciri dan sifat penggabungan seseorang dengan agama Islam itu sendiri. Jadi kita tu mesti meletakkan diri kita dalam suatu kelompok masyarakat yang ada usaha untuk meletakkan Islam yang syumul tadi. Dia tak pilih-pilih cebisan-cebisan saja. Inilah yang menjadikan harakah Islamiah mengambil berat ke atas persiapan peribadi Muslim yang sebenar sebelum memulakan usaha membentuknya sebagai seorang anggota harakah Islamiah. Jadi dari ciri diri, dari permulaan nak gabungkan diri dalam gerakan Islam tadi, dia bermula daripada tu anak saya. Apa leceh sekali. Tak apa, biar. Jadi untuk nak menggerakkan gerakan Islam tadi, dia bermula dari sudut individu. Jadi individu tadi ni mestilah membelengkakkan diri dia dengan amalan-amalan Islami. Sebab itu gerakan Islam ni dia berbeza dengan gerakan yang lain. Dia serupa juga. Kalau kita nak masuk askar, dia mesti ikut latihan askar. Tak boleh nak masuk askar, dia ikut latihan lain. Tak boleh. Dia mesti ikut latihan askar, baru dia layak menjadi askar. Kalau dia nak masuk gerakan merin, dia mesti mengikuti jalan yang diaturkan oleh pasukan yang merin tadi ni. Kalau orang tadi nak terlibat dengan orang panggil askar udara, tentera udara, dia mesti melengkapi diri dia dengan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan tentang udara. Barulah dia dipanggil tentera udara. Kalau ada tentera udara dia ngaji masak, dia tak jadi. Ada. Jadi dia nak jadi tentera udara, dia ada ilmu dia secara individual dia. Dia ada ilmu kelayakan dari sudut persijilan dia, kemahiran dia yang bersangkutan dengan aerospace dan sebagainya, ya. Macam tu juga dengan gerakan Islam. Maka bila dia nak duduk gerakan Islam tadi, dia mesti melalui proses pentarbihan gerakan Islam. Tapi kita tengok hari ni, kadang-kadang orang masuk gerakan Islam itu tidak berdasarkan tarbiyah. Dia kira semangat. Bila semangat dia tuan-tuan sekalian, supaya kita semangat lain. Semangat nak menikah, betul balik kan? Tak jadi. Jadi dia semangat dia gitu. Jadi semangat dia tak jadi mana. Dia mesti berdasarkan kepada kefahaman. Bila berdasarkan kepada kefahaman, bila-bila masa pun benda tu ada. Ya, baik. Langkah ini perlu kerana penggabungan diri seseorang dengan ajaran Islam adalah asas. Jadi nak gabung duduk dalam gerakan Islam ni, dia kena tahu Islam tu apa. Dia boleh menjawab segala persoalannya dan dia boleh bertahan dengan dugaan yang datang. Jadi tak mungkin kita akan boleh bertahan kalau kita tidak ada kepahaman. Sebab tu Nabi SAW ketika mana datang seorang dia nak peluk Islam, ingat tak cerita tu? Jadi dia kata, ya Rasulullah, aku nak mengucap syahadah, nak masuk Islam. Nabi kata, sebelum kau mengucap kalimah ini, sebelum kau bergabung dengan Islam, aku nak beritahu ke kau satu perkara dulu, dia kata. Apa perkaranya? Iaitulah, kalau kamu mengucap kalimah ini, maka kamu akan diperangi dari segala sudut. Dari segala sudut kamu akan diperangi, ya. Jadi apabila seseorang tadi dia nak mengucap Islam tadi, Nabi beritahu awal-awal. Dia kata kalau kau mengucap kalimah ini, kau akan mendapat tentangan. Awal-awal Nabi beritahu. Sebab tuntutan kepada syahadah tadi bukan semayang saja. Tuntutan kepada asyhadu an la ilaha illallah bukan puasa saja. Tuntutan kepada asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan pergi haji zakat saja. Dia merangkumi semua perkara. Jadi bila kita cuba buat semayang, orang tak lawan, tak apa lagi. Nak buat puasa, orang tak lawan, alhamdulillah. Buat zakat haji, orang tak lawan. Tiba-tiba bila kita nak buat pelaksanaan syariat Allah, ada orang lawan. Ini biasa. Ini biasa. Kita tak akan boleh terima, tuan-tuan sekalian, penerimaan orang kafir kepada kehendak Islam. Dia akan bersifat ahlan wa sahlan.
Tak ada bola mana. Dia bola pak April bola-bola. Baik. Presiden lagi kok. Masih. Masih. Sama-sama. Jadi maknanya bila Nabi sebut begitu, kita kena faham dah. Bila kita memenuhi tuntutan kepada syahadah, maka kita akan ditentang. Ditentang oleh siapa? Nabi tak sebut orang kafir saja. Nabi menyebut kamu akan ditentang dari semua sudut. Mungkin adik-beradik lawan. Mungkin orang Islam kalau kawan-kawan dia lawan. Mungkin orang kafir juga akan lawan. Nabi sebut secara menyeluruh. Nabi tak sebut kamu akan ditentang hanya orang kafir. Tak. Nabi kata kamu akan ditentang oleh semua penjuru. Sekeliling kamu akan tentang. Punca apa? Punca syahadah tadi ni tuan-tuan sekalian. Ya, itu yang kita ingat. Baik. Hanya Allah yang memberi taufik dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Jadi pengarang kata, aku cuba buat takat aku boleh. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kepahaman. Ya, baik. Bab pertama, saya mesti hidup untuk Islam. Jadi bila kita pilih Islam, mestilah kita nak hidup untuk Islam. Ada. Ni tak kita pilih Islam. I Muslim tapi love Christian. Dia jadi pening. Itu kenalin jenis lain pula tu. Alah. Itu kenalin juga apa dah? Itu dia bagi kenalin juga. Jadi bersungguh-sungguh tuan-tuan sekalian, kita ingat dari peringkat awal dulu memang saja orang bagi letak-letak gambar orang Islam tak. Kita hantar grup kita tengok betul ke tak adanya aktiviti gigi sungguh. Walaupun dari kebanyakannya Indonesia. Kebanyakannya Indonesia. Bila kita cakap tu bunyi Indonesia, slang tu. Hak dua I Muslim, love Hindu, Kristian dan sebagainya tu, kebanyakan bunyinya slang Indonesia lah. Tapi ada juga budak-budak Melayu kita tumpang sekaki. Maknanya dia bukan satu benda yang dia letak apa panggil nak tipu-tipu apa trik kamera apa dah, tapi memang realitinya berlaku pada hari Tatusum hari itu. Wujudnya golongan ini yang nak menggambar orang panggil kepada sampai tahap gitu. Bila kita tanya, Indonesia standard lah tuan-tuan sekalian, ya. Jadi bila kita tanya tu, dia kata apa yang salahnya kan, semua agama itu kan semuanya mahu kepada yang baik-baik. Dia bilang gitu. Kan? Jadi kita pun saja nak sembih, bukan nak balang dengan dia. Ada, kita kata tak tu, kita sangat tu nak balang dari kerja, balang dia. Ada. Jadi cuma kita nak tahu kenapa dia turun daripada Indonesia datang, ya. Ada sebahagian daripada Sabah, bagi pada Sarawak datang, ya. Tapi bawa pahaman yang sama. Makna toleransi agama. Bukan macam tu toleransi agama. Memang Islam tak mengajak kita benci penganut lain dah. Tetapi kita pula beria tuan-tuan sekalian. Kononnya nak menunjukkan toleransi dalam perkara agama. Ada masuk dalam ibadat dia tak jadi apa. Kesan tak ada apa-apa tuan-tuan sekalian, ya. Baik. Jadi kita mesti hidup untuk Islam. Maknanya kelak daripada mata kita sampai kepada tutup mata balik, hidup kita tadi mesti dalam lingkungan Islam maksudnya. Pengakuan beragama Islam bererti saya mesti hidup berdasarkan Islam. Bila kita mengaku Islam, maka kita mesti ada ciri-ciri Islam ni. Percakapannya, pakaiannya, cara makannya, dia adalah ciri dia. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita nak banding dengan orang bukan Islam dah, tak ada beza kita dengan mereka dah. Allah tidak bezakan kita. Allah Ta'ala kata, bila aku hantar kamu ke dunia, aku akan bagi semua pada kau. Makan aku bagi, minum aku bagi, kehidupan aku bagi, anak pinak aku bagi. Sama saja. Sebab tu kita tak boleh nak banding. Kalau tak ada lah ciri Islam dengan kita ni, kita tak boleh nak banding antara orang bukan Islam dengan orang Islam. Tak boleh banding. Orang ni makan, kita makan. Orang ni minum, kita minum. Orang ni kerja, kita kerja. Apa beza? Tak ada beza. Yang membezakan kita tu lain. Bila sebut Islam tadi, dia makan, ada bismillah. Ada dari sudut pakaiannya pula berbeza juga. Itu yang bezanya kita. Kalau kita turut pakaian dia, maka tak ada beza kita. Tak reti nak beza. Tuan-tuan sekalian, contohlah tuan-tuan sekalian tak? Ada. Jadi ini perkara yang ditegaskan oleh Fathiyakan
bahawa bila kita mengucap untuk peluk Islam, kita mesti ada ciri kehidupan Islam kita tadi, dia kata. Baik dari sudut keyakinan. Keyakinan itu satulah, paling utama keyakinan lah. Kita tidak ada kompromi dalam keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun. Aku menyembah, kami menyembah apa yang kamu tak sembah, dan kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini keyakinan, kita tak boleh kompromis. Keyakinan, ada. Keyakinan kita apa dia? Keyakinan kita, orang Islam mesti buat perintah agama. Ini keyakinan kita. Orang kafir dia berkeyakinan untuk nak buat agama dia. Ada. Jadi kita tak boleh halang. Itu bab masalah keyakinan. Sebab tu kita tak boleh paksa orang kafir peluk Islam. Tak boleh paksa. Bab keyakinan ni tak boleh paksa. Ada. Jadi macam itulah juga patutnya dia nak. Jadi orang kafir dia boleh buat agama dia. Kita pun tak larang. Tapi janganlah larang pula kita nak buat ajaran kita. Ada. Kita dah sebut terang-terang. Enakmen ini hanyalah untuk dilaksanakan di negeri Kelantan. Pertama. Yang kedua, untuk orang Islam saja. Dia tak ada kena-mengena dengan orang kafir. Tak ada. Ini kena faham. Tak ada. Tapi kita kadang kerana kita terlalu memikir secara politiknya sangat, sampai menggadaikan prinsip keyakinan agama, ini perlu hati-hati. Ada. Jadi mulalah timbul persoalan macam-macam lah. Tapi Alhamdulillah, satu benda yang amat mengejutkan sekali, bila semua sekali adun-adun di Kelantan, tak ada seorang pun yang membantahnya, tuan-tuan sekalian. Walaupun orang kata ni kita ragu-ragu ni, bila musuh nak buat, dia berbeza dengan politik. Ini masalah hukum. Masalah hukum. Jadi di Kelantan mungkin dia tengok, kita nak try tengok, bagilah peluang. Janganlah kita meragui lagi. Kita try bagi peluang tengok. Ada benda yang dah lama ada keyakinan pun kita tak yakin. Benda yang baru belum buat lagi kita dah yakin dah. GST contoh. Baru nak buat kata yang terbaik lah, tak buat lagi. Padahal pelaksanaan hukum syariat ni 1000 tahun dulu dah ada terbukti. Kita tak yakin lagi. Jadi benda hak baru nak buat yakin tak? Yang sistem terbaik lah, gaduh 5 apa lagi. Tuan-tuan sekalian ada. Jadi tetapi benda yang Allah dah tentu 1000 tahun dulu, tapi tiba-tiba kita ada prejudis, rasa sebagainya. Ya. Itulah maknanya, ya. Jadi GST kita tak tahu lagi lagu mana, tuan-tuan sekalian, ada. Yang pasti tambah bah daripada Kuala Lumpur Kota Baru naik sebelah ya, itu standard. Ada. Johor naik 7 ya. Ada. Pulau Pinang naik 8 ya setengah. Itu yang kita nampak lah, yang kebaikannya, alhamdulillah. Ada. Baik, baik ya. Yang keduanya ibadah maupun akhlak. Dia tak boleh. Jadi kena ada beza. Ibadah kita dengan akhlak kita tu kena beza dengan orang yang bukan Islam. Itu maksudnya itu. Yang ketiga, kalau saya mengaku sebagai seorang Muslim, artinya diri saya, rumah tangga saya, ahli keluarga saya mesti menghayati. Menghayati maknanya cuba nak faham, cuba nak buat. Itu makna menghayati. Cuba nak faham Islam tadi, dan kemudian kita berusaha untuk nak buat, ya. Pengakuan itu memastikan saya wajib hidup untuk memperjuangkannya. Jadi bila kita dah mengaku, dah ajak, maka tak ada lah orang panggil apa tu, orang panggil pilihan untuk kita juga memperjuangkan agama kita. Maksud memperjuangkan agama kita ni maksudnya apa? Maksudnya kita pertama, kita ajak kawan-kawan kita yang dalam Islam ini untuk beramal dengan Islam. Itu satu. Yang keduanya, pergi jauh sikit, ajak orang bukan Islam pula memahami Islam. Itu langkah kedua. Mereka awal, kita ajak orang Islam dulu. Kemudian baru pergi pula kepada orang Islam. Jadi itu maksud memperjuangkan. Bukan kita pergi berjuang untuk orang kafir saja, tapi orang Islam ni tak peduli mana. Ataupun kita perjuangkan untuk orang Islam saja, dan kita tak terang kepada orang yang bukan Islam. Sebab itu alhamdulillah tuan-tuan sekalian, ya, walaupun kita tengok ada penentangan dari kalangan orang bukan Islam, tapi tidak sedikit juga yang bangun menyokong di kalangan bukan Islam, tuan-tuan, di atas enakmun yang sama. Ramai juga. Maknanya apa? Dakwah kita sampai. Ada dakwah kita sampai. Bagi saya, orang tanya apa pendapat dia, macam mana ustaz gini, saya kata bagi peluang jalan dulu, tengok. Kita tak boleh nak komen. Nah, bagi peluang. Sebab benda ni syariat Tuhan, dia bukan agenda manusia. Jadi kita tengok dulu, beri peluang untuk nak jalan, ya tak?
Masalah orang tak setuju tu standard. Tuhan Maha Agung pun ada orang tak setuju dengan dia. Pergi sembah tu pekong ada lagi. Jadi pelik apanya? nak tunggu semua manusia setuju, berat nanang lah tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala tu buat bumi, buat manusia, ada lagi orang tak setuju. Dia buat batu kek tinggi benar Tuhan dia. Boleh tender pula nyuci tek borong setahun sekali, buka tender tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Jadi maknanya, kalau orang tanya saya, saya walaupun saya orang politik, saya tak kecek banyak dalam bab ni. Kita tak nak, biar nampak ke bagi peluang. Kita boleh bagi peluang orang lain untuk buat benda-benda gaji, kenapa tak boleh bagi peluang? Ada. Jadi orang nak sokong, orang sebelumnya tak sokong, sebelum ni akhirnya nyokong, itu kan tidak ke tanda dia ada, kalau musuh nyokong kita, maknanya ada agenda, tu suruh kita dengan Tuhan. Kita tak tahu hati manusia. Yang penting, biar kita bawa ni betul. Nah, yang kita bawa ni betul, maka kita bagi peluang. Tengoklah tuan-tuan sekalian. Ada. Kita doa saja, mudah-mudahan bulan depan ini, pada beberapa bulan akan dibentang di parlimen pula. Mudah-mudahanlah orang-orang Melayu Islam terutamanya akan menyokong. Walaupun dah keluar surat ke apa, lalui parti-parti berkenaan, supaya ahli parlimen dia tidak menyokong, tak apalah, kita doalah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan paling tidak pun Allah tak tanya kita esok ni. Allah tak tanya kita dah cuba buat. Dalam dunia ini ada kategori tiga, ada tiga kategori manusia. Yang pertama, golongan yang hidup untuk dunia saja. Ada satu golongan, dia kira dunia saja. Saya rasa kita baca dekat. Tak gini. Tempat lain. Tempat lain Di Turki tu. Oh, iyalah. Jadi dalam dunia ni secara umumnya kata Pahtiyakan, manusia ni terbahagi kepada tiga golongan. Yang pertama, dia hidup untuk dunia saja. Golongan ini ialah golongan kebendaan. Sebab benda-benda ni, benda-benda keduniaan ni benda dia bagi. Bila sebut dunia, dia benda. Tuan-tuan sekalian, tak? Jadi, makan dunia. Apa tu? Duit dunia. Sebab apa? Sebab akhirat tak akan duit dah. Jadi, maknanya yang sebut dunia ni ialah material. Cumanya bukan makna kita menolak material itu. Tetapi maksud orang yang hanya untuk dunia ini, dia jadikan dunia itu sebagai matlamat dia. Itu maksud dia. Baik. Sama ada berdasarkan falsafah maupun golongan dahriyin. Yakni pandangan dahriyin ini dijelaskan oleh Al-Quran, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini di kalangan setengah orang yang faham macam ni lah. Tapi di kalangan orang Islam juga, dia tahu dia mati. Dia tahu dia nak mati. Tapi dia kata tak apalah, mati ni bak suku. Masa hidup kita cara hidup, masa mati kita cara mati, dia kata. Padahal pada mati tak sebab cara dah. Nak cara mati tu masa hidup. Dah mati tak nak cara mati dah. Kita cara nak bangun pula lepas mati. Jadi untuk nak membicarakan kematian, maka mestilah melalui kehidupan. Itu dia dunia, ya. Baik. Sebelahnya, orang-orang komunis dan rakan-rakan mereka dari golongan sekularis atau penganut fahaman existentialism juga beranggapan demikian. Dalam satu ulasan yang ditulis oleh Joseph Stalin terhadap seorang pendapat ahli falsafah yang mengatakan alam ini tidak dicipta oleh mana-mana Tuhan ataupun insan. Ia jadi sendiri dan akan terus sebagaimana adanya. Ia merupakan obor kehidupan yang terus menyala dan akan padam berdasarkan hukum-hukum yang tertentu. Ini pahaman mengatakan bahawa alam ni dia jadi sendiri. Padahal dia sendiri pun dia tahu mana ada benda jadi sendiri. Apa benda jadi sendiri? Tidak ada. Dia panggil alam semula jadi. Semuanya adalah kerana alam. Sebab dia kaji glasier jadi gini. Ini jadi gini. Jadi dia kerana dia melihat bahawa semua benda ni terjadi secara semula jadi, secara natural, secara semula jadi. Itu pahaman dia. Lenin menyatakan ini adalah satu analisa yang indah terhadap dialektika metalisme. Jadi ini Lenin adalah pahaman komunisme. Tetapi kalau kita tengok di penghujung hayat Lenin
Lenin ni kena sakit kuat semasa dia nak mati. Doktor pakar datang, hantar daripada Cuba tu, doktor pakar Cuba ni pakar, daripada Cuba ni. Ada doktor pakar. Sebab tu masa saya buat ada misi kemanusiaan di di Pakistan masa gempa bumi tahun berapa itu, ya. Doktor-doktor Cuba ni mari bergilir tuan-tuan sekalian. Duduk situ sebulan bergilir. Cuba belakang. Nah, jadi Lenin ni ketika mana dia nak mati, dia panggil doktor pakar semua ubat. Dia sendiri kata, tidak ada yang boleh menyelamatkan saya melainkan kuasa agung. Dia sebut di hujung kalimah dia. Didengar oleh pembantu dia, mula pelik. Ini pendukung fahaman komunisme. Tak ada Tuhan. Agama ni candu. Tiba-tiba di hujung hayat dia, dia sendiri lawan dia punya fahaman dia, keyakinan dia. Menunjukkan bahawa Allah dah sebut dah, fitrah sebelum jadi manusia ni, dia nak kepada agama. Dia nak kepada Tuhan. Dia fitrah kita. Sebab tu orang yang tolak agama tadi bukan kerana dia tolak Tuhan. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia bukan menolak Tuhan, tetapi dia cuba nak membebaskan dia dari sebarang ikatan, supaya dia boleh buat semua benda. Kalau ada agama ni susah. Ni boleh buat, ni tak boleh buat, ni boleh buat, ni tak boleh buat. Susah ada agama ni. Ada. Bila kita usaha-usaha tak berjaya, kita kata ni takdir Tuhan. Sebab itulah apa komunis mengatakan bahawa menyerahkan kepada Tuhan di atas kegagalan adalah sifat orang yang bodoh, dia cakap. Dia katakan kita takdir buat macam mana. Ini adalah orang yang pemalas dan bodoh, dia kata. Padahal bukan makna kita tak usaha kan. Kita usaha. Tetapi orang beriman yakin usaha tidak mempengaruhi keputusan Allah Ta'ala. Kalau usaha mempengaruhi keputusan Allah, setiap orang beranak, orang kahwin, dia mesti beranak. Tapi ramai orang kahwin tak beranak. Yang tak kahwin pula beranak. Jadi maknanya memang kita diwajibkan usaha, tetapi keputusan dia tidak berdasarkan kepada usaha kita. Dari sudut ketuhanannya, dari sudut dunia, memanglah siapa berusaha dia dapat. Ramai juga yang usaha tak dapat. Nah, ramai saja yang usaha tak dapat. Jadi ramai tuan-tuan sekalian, dia apa panggil periksa ujian. Orang panggil apa tu, trial exam dia, excellent dia, 8A, 9A. Dok, sekolah pun target dia, tubik-tubik periksa sebenar, tak ada A. Jadi ramai tuan-tuan sekalian. Maknanya apa ni? Allah nak tunjuk bahawa usaha adalah benda yang wajib bagi manusia, tetapi keputusannya adalah terserah pada Allah. Wa makaru wa makarallah. Kita ada kemahuan, Allah ada kemahuan Allah itulah yang akan terlaksana. Sebab di atas dunia ni tak semua kehendak kita jadi. Kalau semua kehendak kita jadi atas dunia ni, tak ada erti syurga. Dah kita nak dapat belakang, nak kurus jadi kurus, nak cantik jadi cantik, ada apa erti syurga? Lah ni Allah uji kita, kita terima Allah uji, kita redha. Dengan redha tu kita boleh masuk syurga. Sebab untuk nak Allah redha, kita kena redha ke dia dulu. Kalau Allah, tak mungkin Allah redha kita kalau kita tak redha ke dia. Kita redha dengan muka kita tak semak mana ni dah. Nak banding syaruhan salamahan, tuan-tuan sekalian, ada. Tapi kita redha, tahan lah. Tak apa, duduk syurga besok. Operate lah muka kita, tak kena. Gitu juga orang perempuan pun sama. Kita redha lah dengan muka kita ada ni. Ada? Redha sajalah. Tak payah tambah-tambah benda hal Tuhan tak boleh tambah. Bulu mata pendek, tahan lah. Tak lama mana. Tak payah lagi tambah ke bulu mata panjang-panjang, tuan sekalian. Jadi, bersabar saja. Sebab apa? Sebab di dunia ni tak semua benda kita dapat. Sebab apa? Allah nak uji semua negaranya di akhirat besok. Dia kata. Baik, ya? Sebenarnya apabila manusia mengingkari wujudnya kehidupan selepas alam nyata, mengingkari adanya hari perhitungan terhadap segenap perilaku, maka seluruh cita dan usahanya akan tertumpu hanya untuk merangkul dunia yang fana ini. Ilmunya pun sekadar itu juga. Jadi apa implikasinya? Bila kita hanya nampak dunia saja, tak mikir akhirat, tak mikir azab kubur, apa implikasinya? Implikasinya matlamat kita hanyalah untuk dunia.
Jadi nak dapatkan satu, aku mesti dapat. Harap ke halal, tu suku. Akhirnya bunuh, rasuah dan sebagainya untuk nak dapat benda tu. Tapi bila kita mikir adanya azab kubur, mikirnya akhirat, maka tak padai, kita kata. Tak padai. Nah, jadi itu implikasinya. Bila kita tidak meyakininya ada hari pembalasan, begitu juga dengan orang yang kecewa. Nah, contoh orang yang kecewa, dia buat macam-macam, akhirnya gagal. Ada. Ataupun orang nanya ke dia, orang zalim kat dia. Apa yang memotivasi kita? Tak apalah, Allah balas dia. Hari tu. Kalau tak ada Allah, kita nak nyerah siapa tu jadi mering. Nak periksa lulu, tak lulu, tiba-tiba terjun bukit. Sebab apa? Sebab kita nak yang kita nak. Kita nak lulu periksa, tiba-tiba tak lulu, akhirnya terjun gunung. Tapi bila kita ada Tuhan, kita kata tak apalah, bukan rezeki kita. Kan reduce kita punya apa tu kehendak tadi ni, ya. Baik. Tak ada lama sangat Isyak masuk putih. Nayang ke bazar. Yang kedua ialah golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Iaitu mereka ialah orang kebanyakan. Akidah mereka simpang perenan dan usaha mereka di dunia adalah usaha yang sia-sia tanpa berkat dan restu Allah. Namun mereka menyangka yang mereka telah berbuat baik. Ini paling bahaya. Duk berasa beramal tapi tak beramal. Jadi dia bersimpang siur. Dia tak tahu ke mana tujuan hidup dia. Nah, bagi dia, okey, dia buat baik juga. Tetapi dalam waktu dia buat baik, dia nak kepada dunia. Ni aku bui ini nak pangkat. Aku bui ini nak jawatan. Aku bui ini nak gelaran. Akhirnya dia tertipu. Ini paling bahaya. Jadi kita sangka kita buat baik, padahal kita tak buat baik. Sebab itu kata Imam Ghazali, macam mana kamu nak membalancekan, kalau saya boleh guna membalance dengan izin, ya. Jadi untuk membalancekan amalan kita, kata Imam Ghazali, ialah sentiasa merasa sikit apa yang kita buat. Merasa sikit apa yang kita buat. Sebagai contoh, kita bayar zakat sejuta. Sejuta zakat bayar. Banyak tak sejuta? Banyak sejuta deh. Tapi sebenarnya sikit ya. Dia mewakili 2.5% daripada harta kita. Maknanya berapa juta harta dia? 2.5% sejuta. Lebih kurang 40. Lebih kurang 40 juta harta dia. Dia cuma buat keluar 2.5%. Sejuta banyak dah deh. Rupanya sikit juga, 25 je. Bukan 25%. 25% itu penasihat undang-undang sidik sigaraga. Jadi maknanya kita bayar 2.5%. Sejuta tu rasa banyak dah. Tapi Imam Ghazali kata kamu mikir balik, sebenarnya tak banyak. Allah cuma hanyalah 2.5% saja. Sikit tak? Bila sikit, sejuta tadi kita rasa sikit, kita pergi pula pada infak yang sunat, pergi pula pergi ke wakaf. Sebab apa? Duk berasa sikit. Kalau kita berasa sejuta tu banyak, takat tu saja kita, maka kita tak kembangkan lagi. Maka inilah yang akan mengelirukan kehidupan kita. Bahkan sila hari bulan, kita gunakan sumbangan kita ini untuk meraih dunia. Akhirnya bila balik jumpa Tuhan, ini yang Nabi sebut dalam satu hadis, satu hari akhirat besok, Nabi kata ada sekumpulan manusia yang dibawa oleh malaikat untuk ke syurga. Tiba-tiba sampai tengah jalan, Allah Ta'ala kata, masukkan dia ke neraka. Malaikat tanya dengan Allah, wahai Allah, kenapa masukkan dia dalam syurga? Dalam neraka, sedangkan dia banyak amal. Tengok ni, amal dia ni penuh dalam buku. Allah Ta'ala kata apa dia? Ya, dia memang banyak amal, tetapi dia beramal bukan kerana aku. Maknanya ikhlas dalam beramal ni, malaikat pun tak tahu. Kiraman katibin, dia cuma catat kerja buat kita. Baik dia catat baik, buruk dia catat buruk. Ikhlas dia tak tahu. Sebab tu dia tanya Allah Ta'ala, kenapa orang ni banyak amal masuk neraka? Allah Ta'ala kata memang, tapi dia beramal bukan kerana aku. Maknanya ikhlas ni adalah rahsia hamba dengan Tuhan. Malaikat pun tidak tahu. Jadi inilah yang kita nak bendung. Jadi banyak ulama cadang macam mana supaya kita tadi tidak terpengaruh dengan golongan yang kedua tadi ni, duk beramal baik, tiba-tiba di akhirat kosong.
Maka sebab itulah disebut oleh Imam Ghazali tadi, pertamanya kamu kena rasa sikit. Bila rasa sikit, kita nak beramal. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau kamu berpuas hati dengan amalanmu, bermakna kamu telah ditipu oleh syaitan. Rasa puas nak amalan, banyak dong ngaji ni. Orang lain 50 ayat, kita 5 juzuk sehari. Tak. Jadi bila dia berasa puas hati, rupanya tertipu kita. Azal apa? Berapa? Baik. Akidah boleh. Orang ini walaupun percaya pada Allah dan hari akhirat, namun akidah mereka tak lebih dari gambaran palsu yang terpisah dan terputus dari realiti kehidupan. Walaupun dia tahu Tuhan itu siapa, tetapi kerana mereka ini tidak memahami prinsip-prinsip Islam yang sebenar, akhirnya mereka ini tertipu dan terpisah dengan Allah. Jadi mereka meletakkan tetap melebihkan dunia daripada akhirat. Tetap lebih ke dunia juga. Tetap lebih ke dunia. Sebab itu kita tengok Allah Ta'ala sebut. Tengok ni. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fazalikal yad'ul yatim. Okey. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din kazalikal ladzi yad'ul yatim. Masya-Allah. Apakah kamu tidak melihat mereka yang mendustakan agama? Apa makna mendustakan agama? Alladzi. Siapa dia? Alladzi yad'ul yatim. Mereka yang memaki-maki anak yatim. Ulama tafsir kata maksud memaki ini bukan maki mulut saja, tetapi tak tolong anak yatim, tak tolong orang susah. Dalam keadaan kita mampu, mari kita tengok Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah pada ayat 22 daripada surah An-Nur. Ketika mana hamba orang miskin yang dibantu oleh Abu Bakar selama hari ni, seorang manusia ni, dia miskin. Abu Bakar support dia, bantu dia, tolong, beri makan, beri kerja, beri gapalah, nak bagi kehidupan dia senang ni. Tiba-tiba dia terlibat dalam penyebaran berita fitnah kepada anak dia Aisyah dalam peristiwa ifki. Cek tengok dia ni. Lalu Abu Bakar bersumpah, aku tak akan tolong dia lagi. Maka turun ayat 22, tegur Allah, tegur tegur Abu Bakar, tidak sepatutnya bagi kamu yang berkemampuan, yang dulu kamu dah tolong, bersumpah untuk tidak membantu dia. Maknanya apa dalam ayat ni kita tengok? Jadi tanggungjawab kita nak bantu anak yatim ini adalah suatu benda yang amat besar. Dan orang yang berkemampuan tetapi tak tolong anak yatim, Allah sifatkan dia pendusta kepada agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Dan dia tak tolong orang susah. Ada kemampuan tapi tak tolong orang susah. Ada kemampuan tapi tak tolong orang yatim. Sedangkan orang yang Abu Bakar tolong mengkhianati Abu Bakar, menjadi duri dalam daging, menjadi gunting dalam lipatan. Apa lagi? Ajinomoto adalah seekor. Maknanya menjadi pengkhianat kepada orang yang bantu dia. Tiba-tiba Abu Bakar kata, aku bersumpah tak akan tolong dah. Allah tegur dia. Inikah pula anak yatim yang tak pernah buat menyakiti kita, orang yang tak pernah buat salah dengan kita. Kenapa kita tidak membantu mereka, sedangkan kita ada kemampuan? Mereka ini disifatkan oleh Allah orang yukazzibu bid-din, pendusta dalam agama. Jadi ini ya, maksud dia. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, tak boleh banyak-banyak sangat. Jadi tanya ke doktor tu Prof, dia siap makan senyum. Oh, ini Azan. Lagilah, jadi kita cepat-cepat ambil barakah dari Azan. Jadi itulah yang kesimpulannya. Bila kita dah mengaku kita Islam, kita kena fikir, aku ni mesti menjadi orang yang akan berjuang untuk menyampaikan Islam. Ikut mana, cara mana, tu kita tengoklah tuan-tuan sekalian.
Tapi tak boleh kita duduk sorang-sorang. Sebab bersorang-sorang ni dia seumpama serigala, yang apa tu kambing yang duduk jauh daripada kawan dia, senang untuk dimakan oleh serigala. Tapi kalau kambing tu duduk satu kelompok, serigala pun takut nak mari. Jadi kita kena pilih mana gerakan, mana pertubuhan yang nak memperjuangkan Islam secara keseluruhannya. Jadi kita tanda situ, lipat, semua lipat buku tu supaya akan datang kita tahu ada mana bukti. Semua buku lipat. Lipat belakang tak apa, lipat buku beres. Jadi takat tu dulu, dan insya-Allah lepas Isyak ni kita ada sembahyang hajat untuk ayahnya abah Hassan kita. Mak dia, mak abah Hassan kita yang sekarang tengah sakit. Kita doakan Allah beri yang terbaik untuk dia. Yang keduanya kita sama-sama mengucapkan barakallahu lakuma kepada Abah Azhar dan isteri. Mudah-mudahan Allah memberkati rumah tangga dia, mengurniakan anak yang soleh dan solehah, dan boleh bawa segalanya ke syurga insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.